Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video kali ini kita akan belajar method yang terakhir dalam chapter 2, iaitu inspection method. So, mari kita lihatlah itu apa inspection method. So, dia adalah untuk kita masih lagi untuk menentukan internal force member lah. Dia adalah cara mudah yang mana kalau ikutkan macamnya method of join, you kena draw setiap free body diagram bagi setiap join kan ataupun knot. So yang ini inspection method ni you all tak perlu lukiskan dia. So yang kedua, untuk inspection method ni kita akan still lagi pilih join mana yang mempunyai satu atau kurang forces lah, unknown forces yang bertindak pada horizontal ataupun vertikal dia. Dan sama juga macam method yang lain, kalau join yang ada incline direction ataupun yang bersudut, so kita akan lukiskan free body diagram dah. Macam contoh you ada, let's see macam ni So yang ni incline kan, so bila you incline, you akan lukiskan free body diagram. You kena pecahkan. Contoh kita anggap dia member yang ini adalah tension. So bila tension, dia supposed to be macam ni lah kan. So you kena pecahkan dia kepada paksi X, paksi Y dan juga paksi X. Itu maksudnya you kena draw lah dia punya free body diagram pada joint tersebut. So and then last sekali, calculation tu pun tak panjang sangat sebab you boleh buat dia secara inspection je. Maksudnya dia tidak memerlukan equation yang terlalu panjang. Procedure method yang you all perlu tahu, sama macam method yang lain. First kita kena cari erection at support disebabkan oleh internal load. Itu first kena cari dulu. Kalau soalan tu dah diberikan, kira tak ada masalah lah, akan menjimatkan masa. So yang kedua, you kena tentukan sama ada dalam truss itu ada zero force member ataupun tidak. So you scan dia dulu, ada tak mana-mana member yang tidak menampung apa-apa beban, itu zero force member lah. So yang ketiga, kita akan sketchkan dia. Maksudnya you perlu salin semula keseluruhan truss tersebut untuk kita jalankan operasi ni lah. So sebenarnya kalau you punya sketch tu lagi besar, lagi baik. So nanti you akan nampak kenapa you perlu lukis besar. So yang keempat, kita akan mulakan dengan mana-mana join yang dia mempunyai dua ataupun kurang daripada dua unknown forces lah, macam biasa lah, macam method yang lain. Dan yang kelima, masih lagi menggunakan hanya persamaan FX dan juga FY je lah sekarang ni kita akan tengok example 2.10. So dalam example ini dia minta kamu tentukan forces in all members using inspection lah. So kat sini you ada pin di support, pin di joint A dan roller di joint C. So untuk pertama kali procedure method dia, apa yang you perlu buat adalah first find reaction method lah. Find reaction at support. At support. Yang kedua, you scan for zero force member, FM zero force member. And then yang ketiga, kita akan choose join with one or less than 2 lah. Unknown forces. So kalau kita buat yang ni saya start yang seterusnya, you kena sketch dalam sketch yang besar. So nanti sebab inspection method ni kita punya proses kerja tu adalah pada graf tersebut, maksudnya pada gambar raja truss yang kita sketch dah. So first
adalah you cari dulu dia punya reaction. Dia ada pada join B tu you ada external force 4.2 vertical and horizontal 2.8. So kalau saya buat summation moment at A equal to 0, saya akan dapati yang ini berapa dia punya jarak. Kejap saya ukir dulu punya jarak. So yang ini 2 meter. Okay, so yang ini 2 meter dan ini 1.5 meter. Okay, so nanti kalau you buatkan dia punya kat situ, you akan dapati CY darabkan dengan 3.5 tolakkan dengan external load 4.2 darabkan dengan D dia 2 campur 2.8 darabkan dengan D dia 2. ok, sama juga dengan kosong. So nanti you akan dapat you punya CY adalah 0.8 kilonewton. So saya tulis ni lah 0.8 kilonewton. ok, and then if saya buat summation Fy equal to 0, saya akan dapati Ay campur 1.4 is it? Bukan 1.4, 0.8. ok, sorry 0.8 tu untuk nilai CY lah. Tolakkan dengan 4.2 equal to 0. So you akan dapat you punya Ay adalah 3.4. ok, 3.4 kilo Newton. ok, and then untuk summation Fx equal to 0, you akan dapati you punya nilai Fx adalah 2.8 kilo Newton. ok, sekarang kita dah dapatlah nilai-nilainya. So bila dah dapat, saya terus akan masukkan lah. Yang ni saya padan, dia akan jadi 0.8 kilo Newton. Ay kamu akan dapati dia adalah 3.4 kilo Newton. Ax kamu adalah 2.8 kilo Newton. ok, sekarang ni lepas dah dapat reaction, kita scan dulu sama ada kita punya truss ni mempunyai mana-mana member yang zero force member. So kena ingat balik hukum ataupun rules dalam zero force member. So kalau you nampak pada member ni kira join A. ok, ni sorry salah ini. Ni adalah join D. ok, ni adalah join B dan ni adalah join C. So kalau kita tengok pada member DB, okay, dia menepati salah satu rules lah, peraturan dalam zero force member, di mana you ada incline, you ada collinear member bagi AB dan juga BC. So member yang ketiga mesti kosong. So member BD automatik akan jadi kosong. Okay, so sekarang ni lepas dah scan, kita nak bermula buat kita punya proses lah, prosedur cari internal forces dengan menentukan join mana kita nak mulakan dahulu. ok, so kalau tengok pada join D, you tak boleh nak mulakan juga, sebab walaupun dia ada dua, agak payah lah. Dia bukan sekadar ada dua member, tapi dia ada kat situ ada beberapa unknown forces. ok, kalau you tengok pada join A, you ada member yang you tak tahu pada AB dan juga AD. ok, so kalau pada AD, pada AD kita assume dulu yang ni you tak perlu assume yang unknown forces tu adalah tension. It depends lah sebenarnya. Nanti you akan tengok macam mana saya buat. So untuk you boleh mula pada A ataupun you boleh mula pada C. ok, macam saya mula pada A lah. ok, kalau pada A, ok, you tengok yang 2.8 ni, anak panah ni macam ni kan. ok,
Untuk yang 2.4 tu anaknya panahnya macam ni. Okey. So sekarang saya nak mulakan dengan vertical ke ataupun horizontal. Maksudnya you terus buat kat situ yang kita buat. So saya tak akan mulakan dengan horizontal. Kenapa? Sebab kalau saya nak buat horizontal, saya ada dua unknown, iaitu member AB. Okey, member AB dan juga member bagi AD. Di mana kalau you tahu, ni kat balik. Okey. Kat sini kalau member ni kita pecahkan, let's say lah kita pecahkan macam ni. Okey. Pada incline kan. So you akan pecahkan dia pada pasti X dan juga pasti Y. So kalau you dapati, you akan ada dua member horizontal yang you tak tahu, iaitu member ini dan juga yang ini. Okey. So saya tak akan mulakan dengan sorry. Itu vertical. Okey. So dia akan ada dua unknown member yang horizontal, iaitu yang ini dan juga yang ini. So saya tak akan mulakan dengan horizontal dahululah. So saya akan mulakan dengan vertical dahulu. Okey. Vertical dahulu. Dah hilang lah semua. Sekejap je. Sorry. Semua terpadam. Okey. So saya akan mulakan dengan vertical dahululah. Okey. Okey. So macam mana saya mulakan? Okey, kita akan tengok pada daya horizontal 2.8 kN. Okey, 2.8 kN. You akan tengok pada yang vertical 3.4 kN. So, kalau you tengok pada member AB atau tak ada daya vertical tak ada daya vertical, tetapi pada member AD kita akan ada leraian daya pada komponen Y. Jadi, hanya satu sajalah, iaitu you nak seimbangkan 3.4 ke atas ni. Jadi dia perlu diseimbangkan dengan 3.4 ke bawah. Okey. Konsepnya macam ni lah. Konsepnya macam ni. You ada, let's say ni joint A. You ada 3.4. Okey. Ni ada 3.4. Tetapi member yang ini, dia ada leraian Ni ada kita panggil sebagai incline member. So bila incline member, you kena leraikan dia pada komponen X dan juga komponen Y. So, pada joint A ni, kita ada external 3.4. So, nak seimbangkan external 3.4 ni, you perlu leraikan member AB ni, ataupun AD ke bawah lah. Ni ada 3.4. So, bila kita temukan dia macam ni, 3.4 dengan 3.4 dan 3.4. So dia akan jadi kosong, seimbang lah. Itu maksud dia. Okey. Okey. Sebab tu saya mulakan dengan vertical dahulu, sebab ada satu je anak pada vertical. So macam mana pula nak cari yang ni, yang horizontal? Ini kita akan gunakan hukum kesetaraan lah. Okey, bukan hukum lah, maksudnya penisbahan lah. Okey, kalau you tengok, okey, you tengok mana yang ni lah. Okey, ni kena listen carefully lah. Okey, so kalau saya ambil segitiga keseluruhan bagi member AD, BD dan juga AB. So kalau yang ambil ni A, ni D, ni B kan. Okey. So you tahu yang ini tingginya 2 meter.
Yang ini pula lebarnya berapa? 2 meter. Okey. Dan you tahu daya pada yang AB ni kita tak tahu kita tak tahu. So kita anggap dia sebagai X lah. Okey. Tetapi bukan daya pada AD. Macam mana cakap dia bukan member pada AD lah. Susah. Saya mula balik lah. Nanti kan you confuse pula kan kalau member. So let's say lah you ambil yang, you tahu kan yang ni, hukum nisbah. You ada segitiga besar dan you ada segitiga kecil lah. Okey, bukan segitiga ni penisbahan lah kiranya. Okay, kita ambil penisbahan dan kita tak ambil considerkan yang AB tu. So kat sini tinggi dia adalah 2 meter. Yang ni adalah lebarnya 2 meter. Okey. Sekarang ni yang ini kita tak tahu dia punya daya dia X kilonewton. Tetapi yang untuk bahagian ni kita tahu 3.4 kilonewton. Okey. Dan nanti mesti you akan fikir, bukan dekat ni situ bagi member DB tu adalah 0. Tak, yang tu kita tak akan consider. Sebab kita nak consider pada join A dulu Join A, you nak ambil yang ni. So, you akan tengok lah dia punya segitiga yang ni Okey, segitiga yang ni. Okey. So, kalau kita buat penisbahan dia, macam ni saya lukiskan macam ni lah. Senang. Okey. 3.4 kilonewton dibahagikan dengan dia punya distance dia 2 meter, samakan dengan X kilonewton dibahagikan dengan 2 meter. Okey. So 2 meter. So berapa nilai X kita? So X kita adalah 3.4 kali 2 bahagi 2. So you akan dapat 3.4 kilonewton bagi X. So nilai sini, yang ini yang saya merahkan ni akan jadi 3.4. Okey, faham yang kat situ Okey. So itulah fungsi bila you ada incline. Bila you ada incline member, you kena nak cari dia punya pasangan sama ada vertical ataupun horizontal. Dengan you dapati contoh you dah dapat internal force bagi vertical macam contoh ni. Nak cari dia punya horizontal tu gunakan nisbah bagi segitiga ni lah. Kita bagi nisbah di mana daya bagi yang ini contoh 3.4 dibahagikan dengan tinggi dia lah. Okey. Saya padam. Kaedah ni you akan sentiasa guna sama untuk analisis struktur ni bagi yang truss lah. Truss yang ada incline member. Okey. Sekarang kalau you tinggal balik, that's why masa mula saya cakap tadi, untuk inspection method you tak assume dulu yang member tu akan jadi tension. It depends pada daya mana yang dah ada dahulu pada join tersebut. Contoh pada join A ni kita dah ada vertical 3.4 kilonewton. Jadi kita nak seimbangkan daya 3.4 kilonewton ke atas tu, kita perlu ada daya ke bawah lah 3.4. So daya vertikal untuk daya horizontal dia kita gunakan yang hukum nisbah tadilah. Okey, sekarang you tengok pula pada daya horizontal. So you dapat horizontal ke kiri 3.4 ke kiri 3.4 dan you ada juga daya ke kanan 2.8. So 2.8. Jadi kalau you tengokkan fx dia akan jadi 2.8 tolak 3.4. You akan dapat nilai dia adalah 0.6. Okey. 0.6. Positif lah. Positif ke negatif? Sebab kosong kan. 0.6. Okey. Yang akan jadi ini sama kosong lah.
Let's say kalau dia bukan ni, you nak tahu contoh 2.8 ke kanan, you ada 2.8 ke kanan, macam mana saya terangkan susah macam ni, 2.8 ke kanan dan you ada 3.4 ke kiri. Okay, so berapa lagi daya you perlukan untuk you seimbangkan menjadi kosong 3.4. So you perlukan 2.8. Ni kalau senang 3.4 tolak 2.8, you akan dapati 0.6. Jadi you perlukan tambah 0.6 lah untuk dapat 3.4. Okay, so kat sini kita akan perlukan daya pada AB kamu adalah 0.6. Jadi bila saya dukirkan balik kat sini, you akan ada 2.8 campurkan dengan ke kanan 0.6. Okey, bersamaan apa ni? Ini akan jadi 3.4 ke kanan lah. So pada join A je pula you ada 3.4 ke kiri. So bila dia ke kanan dan ke kiri 3.4, dia akan jadi kosong lah, seimbang pada join tersebut. Okey, nampak? So sini dia akan jadi member yang keluar daripada join A akan jadi 0.6. Okey, AB. Manakala untuk join BD, dia akan anak panah dia akan jadi macam ni lah. Kenapa jadi macam tu? Sebab you ada 0.6 ke kanan tolakkan dengan 0.6 ke kiri, akan jadi seimbang lah nanti kan. Okay, so simbol dia untuknya internal forces macam ni lah. Okay, macam kita lihat ni lah, sama ada dia macam ini, okay, atau macam ni. Okay, kalau macam ni namanya apa? Tension lah. Ni maksudnya compression. Okay, ni ada join, ada join. So tension maksudnya dia menarik join kamu. Yang ini compression maksudnya dia compress pada join. Okey, itu fungsi dia. Itulah kita ada tulis internal sign internal bagi forces member tu lah. Okey, so sekarang kita dah dapat 3 member bagi AB, tetapi tak complete lagi ni kita punya sketch. Sketch kita perlu buat macam ni jugalah, daya untuk seimbang lah. Okey, so maksudnya 3.4 ni, kalau ni akan jadi 3.4, ni akan jadi 3.4. Okey, so jadi yang ni dia akan jadi member yang compress lah. So berapakah member yang compress ni? So member yang ni akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 3.4 kuasa 2 campur 3.4 kuasa 2. So you akan dapati nilai dia adalah 4.8. Okey. So yang tulisan merah saya ni, ini bukanlah maksudnya you bila nak jawab test atau final tu you kena tulis macam saya ni. Taklah. You boleh sketch terus padanya you punya thrust. Okey. Sebab yang saya tulis pada tulisan merah ni, cara penulisan ataupun cara calculation ni untuk bagi penerangan pada you kenapa dia jadi macam tu. Okey. So yang 4.8 ni bermaksud yang tengah-tengah lah ni. So ini adalah 4.8. So saya akan kotakkan ni lah, bermaksud saya beritahu pada pembaca saya yang saya punya member bagi AD adalah 4.8. Okey. So bila you buat anak panah macam ni dan juga anak panah macam ni, dan saya tahulah member tu adalah berada dalam keadaan compression. Okey. So untuk member AB 0.6 kan. So saya pun kotakkan lah. So yang ini member ini berada dalam keadaan tension. Okey. Selepas tu tengok pada join B. Join B, kita dah tahu dah member BD kamu adalah kosong dan member bagi BA adalah 0.6. Jadi untuk member BC dia kena 0.6 jugalah. Okey.
dia akan simbol macam ni. Untuk seimbangkan pada join B. Jadi kalau pada join B, BA kamu adalah negatif 0.6. Untuk member BC kamu akan ada positif 0.6 jugalah. Okey, 0.6 jugalah. So untuk C ke B, anak panah dia macam ni. Okey. So member bagi BC dia berada dalam keadaan tension. Member bagi AB dia berada dalam keadaan tension juga. Okey. So kita dah dapat dah member kecuali member BC. Okey, member BC. So tengok pada join C. Pada join C, you ada external forces 0.8 ke atas. Jadi you kena seimbangkan dia lah. Yang mana member bagi DC pada komponen Y, you akan bawa dia ke bawah 0.8. So ini ada 0.8. Okey. So kat sini 0.8 ke atas diseimbangkan dengan daya komponen Y bagi BC 0.8 ke bawah. So yang ini berapa? Yang ni berapa? Kita buatlah macam tadi. Okey. Kita buat macam tadi, iaitu kita ada sini 0.8 daya dia dibahagikan dengan dia punya tinggi dia 2 meter. Untuk yang S ni kita tak tahu, tapi kita tahu dia punya distance dia adalah 1.5. So bila you buat penisbahan dia, 0.8 bahagi 2 sama juga dengan X bahagi 1.5. So you akan dapati X kamu adalah berapa? 0.6. Okey. 0.6 kilonewton. So sini akan jadi 0.6. Itu adalah untuk yang horizontal lah. Sekarang kita tengok balik. Pada join C, you ada daya 0.6 ke kiri. Okey. Dan you dah pula dapati pada member CD, you ada horizontal 0.6. Jadi bermaksud dah seimbang. Okey, sebab you ada macam ni. You ada ke kiri 0.6 dan you seimbangkan dengan ni ke kanan 0.6. Jadi 0.6 tolak 0.6 kosong lah kan. So seimbang. Okey. So yang ni kita kembangkan lah jadi macam ni. Tapi pada arah yang menuju ke join D. So ini akan jadi 0.8, ini akan jadi 0.6. Okey. So yang ini berapa dia punya resultant dia? Okey. So dia akan jadi berapa? 0.6 kuasa 2 campur 0.8 kuasa 2 punca kuasa, you akan dapati nilai dia adalah 1. Okey. Betul tak? Saya dah pecah balik. Kuasa 2 campur 0.8 kuasa 2 campur 0.8 kuasa 2. Okey, apa kuasa? Okey, 1. So sini member bagi BDC adalah 1. Yang mana member ini bersifat compression. So kalau ikutkan you tuliskan saya sebagai pemeriksa, saya akan check lah you punya sketch yang truss ni, dia punya daya-daya dia. Okey. Kalau betul saya terus bagi markah kat situ tanpa melihat you punya yang luar-luar ni. Okey. Dan kaedah inspection method sangat penting sebab kita akan guna pakai kaedah ni pada chapter yang ketiga. Okey. So chapter yang ketiga kita tak akan guna dah kaedah join method ke ataupun cut section method. Tak, kita akan guna fully inspection method. Sebab tu inspection method sangat penting. Okey. So nanti kita akan tengok satu lagi example.